Betul tu Ifah. Kita hantar je mak pergi rumah orang tua-tua. Kencing berak dia pun ada orang basuh. Makan minum dia pun terjaga. Yang lecehnya mak tu. Nak pergi toilet pun nak kita yang angkat. Tapi Akid nak tanya ni. Nanti kalau mak kat sana, yuran untuk rumah orang tua tu, macam mana? Alah, nanti bila mak dah pergi rumah orang tua-tua, rumah ni Hakim buatlah homestay ke. Duit tu Hakim buatlah bayar yuran mak. Dik, besok kau siap-siap barang mak. Lusa akak pergi hantar. Mak! Nak pergi mana, Mak? Mak! Mak, Biar mak sendiri suruh Dani ke rumah orang tua tu. Rumah ni korang nak buat homestay ke apa, suka hati korang lah. Bila mak mati pun nanti jangan jumpa jejak kaki kat pusara mak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maksudnya setiap dosa akan dilewatkan oleh Allah hukumannya mengikut kehendaknya sehingga hari kiamat kecuali derhaka kepada ibu bapa. Maka sesungguhnya Allah akan menghukumkan kepada pelakunya semasa hidup sebelum kematian lagi. Ayuh kita berinfak kepada pembinaan Kompleks Surau Al-Mujahidin, Taman Desa Surada, Seksyen 8, Bandar Baru Bangi, dan pahalanya kita hadiahkan kepada kedua ibu bapa dan keluarga tersayang yang telah pergi meninggalkan kita. Kompleks ini juga akan dilengkapi dengan Dewan Komuniti, bilik kelas kafar, bilik kelas tahfiz, pejabat dan pelbagai kemudahan untuk beribadah. Ketika kita masih berkesempatan ini, jadikan diri kita anak yang soleh dengan membalas jasa ibu ayah melalui amalan sedekah. Ayuh kita berinfak kepada projek pembinaan Kompleks Surau Al-Mujahidin, Taman Desa Surada, Seksyen 8, Bandar Baru Bangi sekarang. Okey, baik. Itu dia Kompleks Surau Al-Mujahidin. Masya Allah. Alhamdulillah, hari ini kita akan berbicarakan mengenai aspirasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina masjid, dan bersama dengan Dewi sekarang ini di studio kita ada selaku pendakwah dan juga duta Kompleks Surau Al-Mujahidin, iaitu Ustaz Zul Ramli. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi. Dewi, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat Hari Raya Ustaz. Masih lagi dalam bulan Syawal. Kembali, Masya Allah. Jadi Ustaz, tajuk kita adalah aspirasi Rasulullah SAW dalam membina masjid. Sebab kita tahu Rasulullah idola untuk kita semua kan Ustaz. Dalam apa jua yang kita lakukan itu merupakan panduan, termasuk juga dalam untuk membina masjid. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami apa yang dimaksudkan aspirasi Rasulullah SAW dalam membina masjid. Baik, Dewi dan juga semua para penonton yang bersama, para dermawan ya, bahkan lebih lagi saya kira para pencinta Rasulullah. Kalau kita melihat sirah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mesti akan jumpa satu perkara penting yang berlaku pada Nabi, ialah hijrah. Dan hijrah adalah satu simbol ya bahawa perlunya ada sebuah rumah Allah ataupun masjid yang kemudian dijadikan sebagai agenda perjuangan Rasulullah. Kalau kita nak pergi ataupun nak undur ke belakang sedikit kan, sebab sebelum hijrah Nabi melalui proses disebut Isra Mi'raj kan, Dewi. Dalam kisah Isra wal Mi'raj, Allah angkat dua masjid, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladhi barakna haulahu ila akhiril ayah. Maknanya di sana pun kita telah dapat bahawa perjalanan kita hidup ini tak boleh lepas daripada rumah Allah, daripada masjid, daripada tempat umat Islam berkumpul dan kemudian dijadikan tempat sebagai penyatuan umat Islam. Dan sebab itu kalau kita memang sesungguh jiwa nak ikut Nabi SAW, mesti ada daripada pemikiran kita, perasaan kita, bahkan harta kita menuju ke arah pembinaan apa yang dibangunkan oleh Rasulullah satu masa dahulu. Ya, Masya Allah. Itu yang memang perlu, yang patut kita contohi kan Ustaz kan. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan soal bagaimana visual tadi kita tengah orang kata mencari dana pembangunan Kompleks Surau Al-Mujahidin. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan lebih lanjut lagi kepada penonton berkaitan dengan kompleks ni. Baik, saya Dewi kan. Saya alhamdulillah berkesempatan berjumpa dengan tim ahli jawatan kuasa yang saya dapat rasa betapa rintihan hati mereka merasai tanggungjawab itu, tanggungjawab iltizam mereka nak membina sebuah rumah Allah yang mana bukan menghimpunkan 100 tapi 2,000 orang pada satu masa pada saat laungan azan dilaungkan, cuba bayang kan. Dan
saya dapat merasa betapa bersungguhnya mereka. Saya dapat rasa, ya Allah, seolah-olah mereka menyebut, kalaulah kita dapat rezeki dari Allah, daripada Allah jinakkan hati para dermawan dan mereka berikan kepada kompleks ini. Dan saya yakin ya, apa yang pernah dibangunkan oleh Rasulullah dengan misi dan visi penyatuan ummah melalui masjid, maka kita sediakan kompleks mujahidin ini. Apatah lagi kawasan itu, saya yakin kita juga tahu bukanlah kawasan orang berada ya, yang mungkin mereka sama-sama mereka mengumpulkan duit dan ada dana untuk beli tanah dan bina bangunan. Maka sebab itu saya rasa terpanggil sangat Dewi untuk mengajak semua rakan-rakan yang bersama, marilah demi cinta kita pada Allah dan Rasul, kepada rumah Allah, sesuatu yang kita akan jawab depan Allah di hari akhirat nanti, bahawa ada sebahagian daripada harta yang Allah beri pada aku letakkan untuk rumah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk anak cucu generasi akan datang. Sebab kompleks tersebut bukan untuk hari ini, tetapi hari ini dan akan datang. Itu kelebihan yang insya-Allah dapat bagi para dermawan yang menyumbangkan walaupun satu jumlah yang saya kira datang daripada kita untuk rumah Allah ini. Allahu Akbar. Dan sudah pastinya ganjaran tersebut, pahala tersebut akan mengalirkan Ustaz, masya-Allah. Jadi Ustaz, bila cakap pasal dana pembangunan, sudah pasti ada jumlah dia, berapa kos yang diperlukan untuk menyiapkan kompleks surau Al-Mujahidin ni Ustaz? Baik, saya sangat rasa suka untuk kongsi ya. Sebab kalaulah pembinaan itu bermula daripada kita beli tanah. Sebab tanah ini sekarang tanah tu tanah biasa contohnya. Tetapi dengan infak kita beli tanah dan convert menjadi rumah Allah. Tanah tu tanah ni selagi ada bumi, selagi itulah jariah kita mengalir. Sebab bangunan Dewi mungkin satu masa nanti orang robohkan ya. Jadi sebab tu dalam kita punya kutipan dana kita untuk kompleks mujahidin ini, dia adalah untuk termasuk pembinaan untuk membeli tanah sejumlah 7 juta. Ya, dan kemudian 12 juta lain untuk kita mula membina bangunan. Jadi sebab tu kita sangat berharap sebenarnya, mungkin jumlah ini mungkin sekali dengar macam banyak, tetapi kita tidak kaya, tetapi kita ramai. Ya, betul, ramai insya-Allah rakan-rakan yang prihatin dan sama-sama menjadi ejen kebaikan ni. Saya yakin insya-Allah dia akan jadi ringan dan setiap daripada kita akan dapat saham sama insya-Allah. Insya-Allah, kata berat sama dipikul kan Ustaz, kan ringan sama dijinjingkan. Masya-Allah. Jadi bila berkaitan, bila cakap mengenai kompleks, saya rasa kalau kompleks saya membayangkan macam-macam kemudahan yang ada. Mungkin Ustaz boleh kongsikan apa kemudahan-kemudahan yang ada yang bakal dibina. Betul Dewi ya. Rakan-rakan yang cuba bayang setiap ringgit yang kita beri, saya sebutkan tadi bahawa pasti pertama kompleks surau Mujahidin ini dia bina adalah tempat asas solat. Ya, sebab itu pada kita tiang agama, tiang masyarakat adalah solat. Maknanya dengan sebab infak kita itu memungkinkan kita dapat membina sebuah kompleks yang boleh dimuat oleh 2,000 orang pada satu masa. Cuba bayang 2,000 orang qiyam, rukuk, berderap, sujud dan pahala mengalir pada kita. Ya, cuba bayang orang iktikaf, mereka iktikaf, Allah beri pahala kepada kita. Dan bukan sekadar itu, demi untuk memenuhi kehendak supaya orang kata sedekah kita tu bukan sekadar orang sembahyang lepas tu tak ada apa dah. So kita optimumkan dengan kita ada dewan community, kita jadikan dia bilik kelas kafar, bilik kelas tahfiz, bilik pengajian dewasa. Pendek katanya insya-Allah apa saja yang kita nak pelbagaikan pahala orang yang menginfak, kita tak nak rugi sedikit pun. Jadi kita maksimumkan dalam kompleks tersebut. Masya-Allah. Itu dia banyak bukan sekadar kata surau untuk solat saja, tapi ada kelebihan-kelebihan lain kan Ustaz. Jadi bila kita sekarang ni kita bercerita mengenai yang sedekah, mengenai infak. Jadi kami nak tahu Ustaz, apa sebenarnya kelebihan, apa sebenarnya fadilat bersedekah ni Ustaz? Allahu Rabbi ya. Kalau sedekah itu sudah cukup dah ya. Saya baca dalam Qisas Al-Anbiya ataupun Al-Bidayah wan Nihayah, Imam Ibn Kathir menakalkan perkataan Nabi Allah Yahya, yang orang yang Allah beri hikmah sejak daripada kecil. Antara perkataan yang sangat menarik ya, yang dinakalkan itu adalah Nabi Yahya menyatakan, ini disebut oleh Nabi. Nabi Yahya menyatakan bahawa seorang yang menginfakkan harta, sebenarnya kita akan datang satu masa kita seperti terbelenggu, dan harta yang kita infak itu membebaskan kita daripada belenggu di hari akhirat nanti. Maknanya cuba bayang kalau kita tidak infak, maka kita kekal terbelenggu dan tidak ada pelepas untuk kita. Jadi sebab tu masya-Allah,
infak biasa. Cuba bayang kalau infak itu untuk rumah Allah. Cuba bayang kita letak rumah, bukan rumah kita, rumah Allah. Kalau infak saja itu pun begitu nilai dia, apatah lagi infak untuk rumah Allah. Cuba bayang. Dan Nabi, Dewi, saya tak tahu nak bayangkan apa lagi bahasa yang Nabi boleh cakap. Benalah rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, kata Nabi. Mana Nabi nak minta bukan orang kaya, tetapi semua orang. Takkanlah sebesar sarang burung daripada harta kita tak boleh kita infakkan. Jadi menunjukkan, saya kira tak ada bahasa lagi yang Nabi nak sampaikan kepada kita. Bantulah sebuah rumah Allah untuk dibangunkan. Dan itulah penyelamat kita yang hakiki, insya-Allah, di alam kubur yang menunggu dan pada mahsyar nanti, insya-Allah. Insya-Allah, Allahu Akbar, kan itu dia sedekah itulah yang akan membantu kita di akhirat Amin, ya nanti, Rabb. Allah, insya-Allah. Jadi kepada penonton, jom sama-sama kan kita bersedekah. Nombor dah tertera di kaca TV sekarang kan. Jadi Ustaz, bila bercakap mengenai sedekah, sudah pasti mungkin ada ibu bapa kita yang telah tiada kan Ustaz. Kita nak berinfak, kita nak orang kata membalas jasa, tak sempat sebelum ni sebab dah kita mungkin tak ada kewangan dan sebagainya. Jadi bagaimana Ustaz, bolehkah kita bersedekah untuk orang kata membalas segala jasa kedua ibu bapa kita, Ustaz? Dewi, kan tidak ada amal yang paling disayangi oleh Allah melainkan seorang anak yang mencari redha mak ayah dia. Dan apatah lagi bagi ibu ayah yang dah meninggal dunia. Ya, tengah orang kata senanglah kita mak ayah masih hidup, kita boleh buat baik pada mereka. Sedangkan mak ayah yang berada di alam kubur lebih perlu disantuni oleh kita. Dan mereka tak dapat disantuni dengan makanan rendang yang kita hantar, tetapi yang membantu mereka adalah amalan soleh anak kita yang kita hadiahkan kepada mereka. Jadi kalau itu kita mampu buat, setiap hari kita dapat dalam keredaan Allah. Dan cuba bayang bestnya, Dewi, kan, hidup bangun pagi-pagi Allah redha pada kita. Dengan sebab apa? Sebab infak kita hadiahkan atas nama mak dan ayah kita. Mak kita redha di alam barzah untuk kita, Allah redha kita ketika kita di atas muka bumi, dan nanti Allah jadikan anak kita buat benda yang sama pada kita, insya-Allah. Insya-Allah, Allah, itulah sebenarnya kan biasanya amalan apa yang kita lakukan, insya-Allah berbalik juga kepada diri kita. Mudah-mudahan anak-anak pun akan membuat kebaikan buat kita. Jadi Ustaz, sekali lagi Ustaz, untuk penonton-penonton, Assalamualaikum, mungkin mereka juga nak war-warkan bagaimana cara untuk mereka berinfak, bersedekah dan juga berwakaf dalam kompleks. Ya, saya kira tertera di kaca TV itu kan. So di sana ada juga kita punya website, di sana ada FB, di sana juga account number. Tolong orang kata snapshot dia kan, dan catat. Jadi itu lebih senang, insya-Allah, ya, supaya kita dapat sentiasa updatekan perkembangan soal infak ni, insya-Allah. Insya-Allah. Dan sebenarnya kalau nak tengok berapa jumlah, berapa terkini, semua dah ada dalam WhatsApp, mungkin boleh saja, mudah saja, Ustaz. Masya-Allah, tu nombor dah tertera di kaca TV sekarang. Jadi Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Ya Allah, semoga dipermudahkan segala urusan Ustaz. Amin, ya Rabb. Amin, masya-Allah. Dan ingatkan juga, terima kasih kerana ingatkan kami betapa pentingnya bersedekah untuk kita terus orang kata sentiasa konsisten kan, dan istiqamah Ustaz. Terima kasih banyak-banyak, masya-Allah. Dan kepada para penonton, kita nak berehat dulu seketika, insya-Allah kembali lagi selepas ini. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Ayuh, kita terus berbuat baik kepada ibu dan ayah yang telah pergi dengan berinfak kepada projek pembinaan Kompleks Surau Al-Mujahidin, dan pahala berterusan kita